Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua, rakan-rakan di Facebook? Semoga anda semua dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Okey, Alhamdulillah malam ni insya-Allah kita sekali lagi akan uh, belajar, ataupun membuat kajian berkenaan dengan market research. Dan untuk tajuk malam ni adalah berkenaan syarikat salah satu yang didagangkan di Bursa Malaysia iaitu MMC Corporation Berhad. Okey, so insya-Allah kita akan mula pada pukul 9.30 minit malam nanti. Okey, lebih kurang seminit lebih lagi kita akan mula. Sementara itu, please klik share button, okey, untuk lebih ramai kawan-kawan kita dapat join, okey, dan juga untuk memeriahkan lagi sesi market research kita ini. Okey, so please klik button share. Itu okey. Kita akan start pukul 9.30 nanti. Hai, selamat datang kepada yang baru join kita. Okey, so malam ni insya-Allah kita akan membahas berkenaan syarikat MMC Corporation. Kita akan memula sebentar saja lagi, okey, pukul 9.30 malam. Sementara kita mungkin selesai solat Isyak, okey. Mungkin ada yang selesai baru selesai makan malam ataupun uruskan anak-anak dan sebagainya. Insya-Allah kita akan mula sebentar lagi dan pengeras dia untuk sesi malam ini seperti biasa elemen percuma ni pengeras dia ialah klik button share. Okey, so lebih ramai dapat share, lebih ramai dapat pahala insya-Allah. Okey, so saya dapat anda juga yang share dan insya-Allah dapat pahala yang apa berkekalan. So please klik button share, klik banyak-banyak pun tak apa. Okey. Alright, so masa telah menunjukkan jam telah menunjukkan 9.30 minit malam. Okey, tanpa membuang masa, kita akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, berkenaan dengan syarikat hari ini kita akan kaji research yang dikeluarkan oleh MIDF Research berkenaan dengan syarikat MMC Corporation Berhad. Okay, so basically syarikat MMC Corporation ni terlibat di dalam sektor transportation and logistik. Okay, itu dia punya business, okay, ataupun yang utama, tetapi di samping itu, okay, kalau kita lihat dekat dia punya summary company, dia ada juga beberapa sektor lain yang terlibat. Okay, so kalau kita baca dekat sini, MMC Corporation Berhad, okay, short form MMC, is a Malaysia-based investment holding, construction, mining and mineral exploration company. MMC operates to three segments: energy and utility, ports and logistics, and engineering and construction. So, its engineering and construction segment is engaged in infrastructure and construction projects, and in other segment is engaged in the investment holding, airport operation, and water treatment operation. MMC, through its subsidiaries, is also engaged in the port operation, engineering and management services, and undertaking, constructing, and managing or executing various light rail transit (LRT) projects in Malaysia, among others. MMC business is in its ports and logistics segment include the operation of Pelabuhan Tanjung Pelepas dan juga North Port in Port Klang. Through its association stakes in Red Sea Gateway Terminal Company Limited, MMC has its operation in container port terminal at the Jeddah Islamic Port in Saudi Arabia. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, mainly dia ada 3 segmen. Yang pertama dalam mining and mineral exploration company, okay. Sorry, yang pertama energy and utilities, port and logistics, dan ketiga adalah engineering and construction. Okay.
So untuk port dia ada dekat beberapa tempat. Yang pertama dekat Tanjung Pelepas Johor apa Pelabuhan Johor Port. Dan yang kedua ialah di North Port di Pelabuhan Kelang, okey, Port Kelang. Dan satu lagi dia ada stake, dia ada pegangan okey, MMC ni juga dia ada pegangan di Red Sea Gateway Terminal Company dekat Jeddah. Okey, I think dia ada lebih kurang 20. Yang itu yang kita akan kaji sebenarnya hari ini berkenaan pegangan dia di Red Sea Gateway Terminal Company Limited. Okay. So, I think most of us dah kenal company MMC ni mungkin disebabkan dia terlibat di dalam projek LRT. Kita nampak kat mana-mana ada punya ni kan MMC Gamuda, ada gabungan apa dengan Gamuda dan sebagainya. But selain daripada itu, MMC ni tu juga terlibat dalam ports and logistik. So itu mungkin kalau orang bukan dalam bidang ni mungkin tak noted lah. Okay. So, sekarang yang kita akan cuba bedah hari ini adalah berkenaan dengan Red Sea Gateway Terminal tersebut. Okay, so far okay ke tak okay? Alright. Okay, so mari kita lihat apa di dalam MMC Corporation Berhad ni. Okay, di dalam research MIDF yang dikeluarkan pada hari ini. Okay, 2 Februari 2021. Nampak kat sini Saya alihkan sekejap. Okay, kat sini 2 Februari 2021. Okay. So, in a summary, okay, so again, sebagai disclaimer, apa yang kita bincangkan hari ini bukanlah nasihat pelaburan, tetapi ia lebih kepada kajian, okay, dan juga untuk tujuan informasi sahaja. Okay, kita tak ada berikan sebarang buy call, even MIDF pun tak berikan sebarang call, bukan juga nasihat pembelian maupun penjualan. Barang risiko dia adalah atas diri masing-masing. Betul, kita kena note first. Pertama kita nak buat kajian, kita bukan untuk buat pembelian itu kita faham. Okay, so from the research, okay, dia maintain dia punya target, okay, tidak berubah, iaitu RM1.30. Okay, so itu berdasarkan laporan-laporan yang dia ada, okay, dan juga berdasarkan kajian oleh MIDF, dia menganggarkan itu harga yang dia berpotensi untuk growth. Okay. So jika pada kadar yang sekarang maknanya pada harga sekarang ni, okey. Harga ini dia refer kepada 29 Januari lah, okey, as of last Friday punya harga yang ditutup pada 0.775. Okey, so jika dia boleh naik sampai RM1.3 tu maknanya return dia lebih kurang, okey, dalam percentage 67.7%. Okey, dengan dividen yield, okey, dia expect akan dapat dividen sebanyak 5%. Okay, so overall bila total up dividend dan juga capital appreciation, potentially return dia adalah 72.7%. Okay, so ini bukan untuk buy call, ini just sebagai dia punya estimation berdasarkan daripada kajian dia. Okay, so conclusion dia itu. So dia buat kajian, and then they come out with the conclusion. This is the conclusion. Okay, tapi bukan untuk suruh beli dia. Okay, ataupun untuk jual. Alright, so siapa yang baru join kita, selamat datang, selamat malam. Kita akan membincangkan tentang syarikat MMC Corporation Berhad. So please click button share. Okay, itu ialah pengeras dia untuk malam ni. Ilmu yang percuma, pengeras dia adalah hanya klik button share. Okay, so mari kita baca apa yang cuba di-highlightkan di dalam report ini. Okay, dia punya tema untuk report ni ialah Value Unlocking for Middle East Asset. Okay. Yang pertama dekat highlight ini kita boleh nampak to dispose 8% of its direct equity interest in the Red Sea Gateway Terminal, short form RSGT in Jeddah. Okay, so maknanya dia nak dispose 8% pegangan dia dalam Red Sea Gateway Terminal. Jadi tadi kita tahu dia ada 3 tempat operasi. Yang pertama ialah Tanjung Pelepas, kedua di North Port, Pelabuhan Kelang, dan yang ketiga ialah di Red Sea Gateway Terminal di Jeddah, Arab Saudi. Alright, yang kedua, MMC saw net profit contribution of 8.9 million in 2019 from RSGT on the back of 487.46 million revenue. Okay, ini sumbangan daripada RSGT tahun 2019, okay, untuk financial year 2019. Profit yang didapat
melalui Red Sea Gateway Terminal adalah 8.9 juta ringgit. Okay, sebenarnya kita lihat unlocking RGST value will be mildly favorable as contribution is expected to be minimal. Okay, itu dia key investment highlight dia yang ketiga. Yang keempat, financial year 20 until 21 earnings estimate for MMC maintain. Okay, nanti kita tengok berapakah estimation untuk financial year 20 dan juga 21. Kemudian maintain buy with unchanged TP of 1.30 per share. Okay, so RM1.30 per share. Ini target price dia. Tapi bukan untuk suruh beli. Okay, ini anggaran dia berdasarkan dia punya track record, okay, dan juga dia punya potensi. Jadi dia boleh pergi. Sama dia betul tak betul, itu ni nombor 2. Ini dia kita dah buat kajian dan dapatan daripada kajian, itu kena ada conclusion lah. Okay, kalau kita buat kajian makmal ke sains kan, kita dah buat ada apa, hipotesis kita dah masukkan dia punya variables dan sebagainya. So at the end kita kena come out dengan dia punya conclusion. Kalau kita buat kajian tapi tak ada conclusion, tergantung lah. Okay, benda tu tak ada bagaimana. Okay. Alright, so kita sambung. Yang pertama, unlocking the value. MMC Corporation Berhad announced on Friday that the group has proposed to dispose 8% of its direct equity interest in the Red Sea Gateway Terminal in Jeddah, Saudi Arabia. MMC holds cumulative 20% of equity interest in RSGT. The value of the proposed disposal is equivalent to approximately 227.6 million. The proposed transaction is expected to be completed in the first half of 2021. Okay. So apa yang diperkatakan di sini ialah MMC nak dispose 8%, okay, pegangan dia dalam Red Sea Gateway Terminal, okay, RSGT di Jeddah tu. Sementara sekarang ini dia masih memegang 20% pegangan equity di RSGT, okay, Red Sea Gateway Terminal tu. Dan 8% tu represented, okay, berapa nilai value yang boleh dapat adalah sebanyak 227.6 juta ringgit. Okay, so itulah value untuk proposal ni. Okay, dia nak dispose 8% tu dengan equivalent sebanyak 227 juta ringgit. Tuan Syafizi Muhammad, salam Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tuan Syafizi. Okay, dan juga kepada anda yang lain yang baru join kita. So malam ni kita tengah buat bedah siasat untuk salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia dengan nama MMC Corporation Berhad. Okay, inilah berdasarkan kita akan buat research, market research berkenaan MIDF research. Okay, kita buat research kat atas research orang. So, siapa yang baru join, please click button share. Please click button share. Okay, itulah pengeras ni untuk malam ini. Alright, so kita sambung. So, target untuk selesai proses untuk dispose di equity ni, 8% ni dijangkakan dalam masa first half, okay, daripada 21. So, by June, okay, so end of June tu is target ni to be completed lah, okay, untuk proses dispose ni. Okay. So, nombor 2, mari kita lihat apa yang dia semua nyatakan di dalam report ni. Implied value. Okay, based on the transaction, the value of MMC 8% stakes in RSGT translate to approximately 2.8 billion in equity value for RSGT with an implied PE circa 62 times per FY19 RSGT net profit. Additionally, the implied value for MMC remaining stake of 12% in the range of 341.4 million ringgit. Okay. So, ini yang dia anggarkan, okay, 8% tu berapa nilai dia dan juga remaining 12% tu berapa pegangan yang remaining. Okay. So, dia sekarang ni pegang 20%, tapi dia nak dispose 8% je. So, dia akan ada maintain remaining 12% pegangan di RSGT di Jeddah. Okay. So dekat bawah ni kita tengok financial performance of RSGT. Previously with the 20% stake, MMC saw net profit contribution of 8.9 million in 2019
from RSGT on the back of 485.46 million revenue. This was higher than in 2018, where net profit contribution was only 5.34 million on the back of 371.68 million revenue. Okay, so meaning apa yang dikatakan kat sini ialah pada tahun 2018, profit yang MMC dapat daripada pelaburan dia di RSGT ni ataupun pegangan saham dia di RSGT adalah sebanyak 5.34 juta. Okey. Manakala pada tahun 2019 ia meningkat kepada 8.9 juta. Okey, pegangan sama 20%, cumanya dari segi profit daripada 2018 ke 2019 ada peningkatan. Okey. Okay, so jika kita lihat untuk the past performance bagi RSGT ni untuk 5 tahun belakangan, okay, bermula 2015 sehingga 2019, nampak ada penurunan yang agak banyak juga. Okay, kalau kita tengok daripada 2015, kadar keuntungan dekat RSGT ni adalah 90 juta, okay, 90.5 juta. Kemudian 2016 menurun kepada 85.6 juta. Kemudian 2017 menurun kepada 26 juta. Itu banyak 2016 ke 2017 ni penurunan dia cukup banyak daripada 85 kepada 26. 2018 lebih kurang sama 26.7 juta, dan untuk 2019 kita nampak ada sedikit kenaikan ataupun double, almost double, okay, pada 44.5 juta. Okay. Tetapi jika dibandingkan dengan 2019 ni, okay, tahun 2019 ni kalau kita compare dengan 2015 dulu, 2015 buat 90 juta. Okay. So 2019 just buat 44, lebih kurang 45. So half saja daripada apa yang previously dia pernah buat. So kita nampak kat sini daripada segi return untuk profit bagi pelaburan di RSGT ni semakin lama semakin mengurang. Okay. Dan pengurangan yang cukup drastik dekat sini banyak daripada 90 kepada 44 juta sahaja. Okay, dengan revenue dia tak adalah banyak sangat perubahan. Okay, malahan lebih tinggi daripada 2015 dulu. Okay, untuk tahun 2019 ni lebih tinggi revenue dia daripada 2015. Tapi profit dia half, menurun separuh daripada yang pernah dibuat pada tahun 2015. So mungkin disebab itu, okay, MMC membuat keputusan untuk dispose 8% daripada, mungkin nanti kita akan tengok ni kenapa, kalau ada dimension kat sini kenapa dia nak dispose dia punya pegangan. Okay, seterusnya, okay, kalau kita baca kat sini, our take on this disposal. Given the poor price performance of the company, we believe unlocking RGST value will only be mildly favorable. Once completed, we opine that the proceeds from the disposal will improve cash position of the company that could be used to power its working capital or even be disbursed back to shareholder via special dividends. Should the cash be converted into special dividends, we estimate an additional 7 cents or 5.7% yield can be expected on top of our current financial year 21 forecast dividend estimate of 4.5 cent. Okay, so dengan kalau kita tengok pun tadi daripada segi performance financial performance untuk RSGT ni pun taklah begitu memberangsangkan untuk the past 5 years. Okay, mungkin sebab itu MMC membuat keputusan untuk dispose dia punya pegangan 8% tu. Dan dengan 8% yang didapat tadi tu, dia ada dua option. Okay, yang pertama dia boleh buat untuk sebagai working capital dia. Okay, tak perlu pinjam bank, so dia boleh letak untuk dia punya working capital untuk dia punya OPEX dan sebagainya. Dan sama ada yang kedua juga dia boleh untuk declare dividend. Okay, dia bagi balik kepada shareholder sebab dia dispose dia punya asset, so dia boleh bagi balik lah kepada dia punya shareholder. So estimated jika 8% tadi tu dia bagi, so potentially boleh dapat dividen 5.7% yield Ini dalam percentage yield dia. Berdasarkan kajian ni kalau masuk pada harga 0.775 tadi lah. Okay, 0.755 I think. 775 sorry.
Alright. So seterusnya, okay, apa yang dimaksudkan sini? Furthermore, with previous 20% stake and average contribution to MMC net profit 10.9 million a year, the slight trimming that will translate to an additional cash of about 200 million can be allocated to higher yield investment for MMC in the future. So pilihan yang ketiga yang MMC ada, selain daripada dua tadi tu, dia juga boleh allocate, okay, yang cash yang dapat tadi tu untuk investment dekat tempat yang boleh bagi keuntungan yang lebih lagi. Okay. Selamat datang Tuan Hayadi. Okay, thank you. Siapa yang share, Tuan Hayadi dah share dan yang lain-lain dah share. Thank you so much for sharing. Okay. So, saya share, anda share. So, semua orang dapat share yang sama. Okay. So, kita sedang bercakap tentang share MMC Corporation Berhad. Alright. So, itu tadilah ada tiga. Pertama, dia boleh gunakan untuk dia punya capital. Okay. Working capital. Kedua, dia boleh gunakan untuk bayar ataupun bagi dividen kepada shareholder. Dan yang ketiga, dia boleh gunakan untuk cari tempat pelaburan yang boleh bagi return yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Okay. Sebab kita nampak tadi trend penurunan daripada keuntungan di RGST tadi. Sorry, RSGT tadi. Okay, so earning estimate. Given the small disposal of RSGT, which will only contribute minimally to MMC earnings, we have decided to maintain our earning estimate for MMC at this juncture. Okay, so dari segi overall income untuk MMC tu disposal ni dia tak adalah banyak sangat. Okay, sebab apa dia tak tetapi dia adalah something juga. Okay, 200 juta tu banyak jugalah. Okay. MMC is deeply undervalued. Okay. Ini research yang dikeluarkan oleh MIDF mengatakan MMC is deeply undervalued. Kita baca kenapa. We postulate that with equity market buoyed by vaccine sentiment and recovery expectation, MMC is right for a value revision as the group has proven to be resilient amid the pandemic. This is given its diverse revenue streams and deep undervaluation in asset base. The group book value stood at only 3.06 per share. Furthermore, MMC is also deeply undervalued relative to its own historical valuation and peers group average. Currently, the company is traded at only PE of 8.2 times. This is one standard deviation below its average 5 years of PE 10.6 times. Even when compared with MMC peers, the average PE stood at 20.2 times, MMC valuation of PE of 8.7 times. Okay, itu kenapa MIDF mengatakan MMC ni is deeply dia kata deeply undervalued because of dia punya PE still pada kadar yang sangat rendah compare dengan track record ataupun previous history dia 5 tahun iaitu pada lebih kurang 10.6 dia punya PE dan untuk peers dia punya competitors dan juga peers stood at 20.2 times. Okay, so dekat sekarang lebih kurang 8. Okay, yang hari ni as of today bila close is lebih kurang 9. Okay, so they mention that's why dia mengatakan MMC ni masih pada kadar undervalue. Okay. Okay, so maintain by, kenapa dia mention kat sini maintain by? We opine that PTP role as a transshipment of hub will act as a cushion for other MMC corp port which rely heavily on gateway containers. Therefore, this will prevent MMC corp overall container throughput from declining by more than negative 10% annually. In addition, we expect MMC Corporation container to recover in financial year 21 in line with IMF projection of Malaysia GDP growth at 7.8% financial year 21. Okay. 7.8%. Okay, 7.8 untuk 2021. IMF, I think
World Bank is estimate at 6.5, IMF 7.8%. Okay, so anggaran mereka. Furthermore, witness the largest container ship operator in the world owning 30% stake in PTP. We believe that the shipping company will ensure that PTP will remain as a regional transshipment hub, ensuring sustainability of the TEU volume. Key downside risks to our call include prolonged COVID-19 outbreak. Number two, weaker than expected container volumes of MMC Corporation ports. Number three, downwards division of its listed associates. All factors considered, we reiterate our buy call for or MMC Corp with a revised target price of 1.30 ringgit. Okay. So again sebagai disclaimer, ini bukan buy call, tapi apa yang sebelum dikatakan adalah daripada kajian dia, dapatan dia, MMC ini berpotensi untuk um, grow higher, okay, tetapi dalam pada yang sama mempunyai risiko. Okay, yang pertama, jika sekiranya prolong COVID-19 outbreak. Yang kedua, volume, okay, menjadi weak di MMC punya port. Okay, so kadar apa ni, volume container yang masuk ke MMC punya ports ni berkurangan. Dan juga downward division of listed associate. Dia ada beberapa syarikat yang dia ada pegangan. Okay. Dan juga beberapa apa ni, pegangan besar. Dia ada juga pegangan besar dalam syarikat-syarikat yang lain. So itu antara risiko-risiko yang mungkin dihadapi sekiranya MMC ni. Dia ada upside potential, but of course dia ada juga downside dia. So downside tu yang kita mention 3 tadi tu. Russia Gas undervalue, chart menakutkan macam mangkuk terbalik. Okey, mangkuk yang terbalik Okey. Dia mangkuk, kalau mangkuk yang apa? Kat bawah memang cantik lah kan? Okey, ada panggil kuali, ada yang panggil cup cup dan handle dan sebagainya. Kita tengok kenapa projection dia mengatakan seperti demikian. Kalau kita tengok kat sini, estimate dia punya income statement daripada 2018 hingga 2022. 2018 revenue 8.9 bilion. Okey, 2019 4.7 bilion, menurun 2019. Manakala untuk 2020 4.6 bilion dan untuk 2021 4.8 dan 2022 4.7. Okey, so kita nampak ada sedikit peningkatan pada tahun 2021, okey, dan sedikit penurunan pada 2022. Tapi kalau kita tengok profit after tax dia, okey, ini yang estimate yang 2018 dan 2019 actual, 2020 hingga 2022 estimate. Sebab 2020 tahun 2020 dia belum keluar lagi dia punya report untuk the final quarter. Okey. Dia punya financial year adalah January December. Okay, so the fourth quarter untuk 2020 dia masih belum keluarkan lagi. So dia letak lagi sini estimate je lah. Okay, so profit after tax untuk 2018 267 juta. Okay, untuk 2019 300 juta. Untuk 2020 dijangkakan berkurangan sedikit 289 juta. Manakala 2021, okey, dekat sini yang kita nampak peningkatan 354 juta, okey, daripada 289 kepada 354. Okey, so that's why kita nampak kenapa dia boleh letak target price macam tu, because of the profit after tax bagi jangkaan 2021 adalah 354 juta. Okey, manakala 2022 meningkat kepada 380 juta. So peningkatan daripada 2020 sehinggalah 2022 dan potentially ini fokus belum lagi 21 22 belum lagi. So dia yang dijangkakan berlakunya peningkatan dari segi profit dia. Okay, so maybe that's why MIDF menganggarkan dia punya share tu boleh pergi tahap yang tadi RM1.30. Okey, kemudian kita lihat apa lagi.
Apa lagi menarik kat sini? Okay, I think that's all. Okay, yang kita boleh baca ataupun kita boleh dapatkan daripada research, okay, yang dikeluarkan oleh MIDF Research ni bagi syarikat MMC Corporation. Okay, MMC Corporation, syarikat yang terlibat dalam transportation dan juga logistik. Okay, dan pada masa yang sama terlibat juga dalam construction, okay, dan juga energy dan juga utilities. Okay, banyak yang terlibat. Okey, kita buka kalau ada sebarang persoalan. Okey, kepada anda yang baru join kita, hari ini kita sedang membuat kajian berkenaan dengan MMC Corporation. So, please klik button share. Tolong klik. Okey, itulah pengeras dia untuk sesi ilmu yang percuma ni. Hanya perlu klik button share. Okey. Alright. So, projection peningkatan dalam 21-22 dari mana sumber? Okey, dia tak ada mention spesifik, untuk daripada mana, sebab kalau dia breakdown tu nanti dia akan lebih banyak. Cuma kalau kita tengok kat sini, dia punya more aspect ataupun income yang utama dia ialah especially daripada ports. Okay, so of course kita nampak sekarang ada peningkatan of kita pun sekarang sedang sibuk dengan online shopping, pembelian atas talian sebagainya. Logistik dan juga transportation dilihat sebagai salah satu sektor yang mungkin mendapat tempat selain daripada sektor-sektor lain, teknologi, construction, yang healthcare dan sebagainya. So transportation and logistics is one of the crucial sector as well. Okay, so sebab kalau kita tengok business dia, pegangan MMC ni dia ada dekat 3 sekarang ni. Port yang pertama, port Tanjung Pelepas, kedua di North Port di Pelabuhan Kelang, dan yang ketiga di RSGT tadi tu, yang dekat Jeddah. Tapi RSGT ni dia dah, bila dia dispose 8% tu tinggal 12% je lah pegangan dia. So still dengan dua ni, Tanjung Pelepas dan juga Port Kelang, dia masih mempunyai pegangan yang besar. Okay, so mainly daripada dia punya ports income. Okay, selain daripada of course LRT tu memang is indirectly memang LRT dia orang lah kan, MMC Gamuda, yang lain-lain. Tapi mainly kalau kita lihat daripada aspek transportation tadi tu, daripada Tanjung Pelepas dan juga kedua pelabuhan North Port di Pelabuhan Kelang. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, so sebelum sini ialah pelaburan pula pelaburan je. Pelaburan saham, so kita melabur saham menggunakan Hikmat License Fund Manager. Bermaksud kita tak perlu nak day trade, kita tak perlu nak duduk depan monitor, nak
execute buy, selling tu semua tak perlu. Kita serahkan kepada license manager untuk uruskan untuk kita. Okay. Profit mandate ni sesuai untuk siapa? Dia sesuai untuk orang yang busy. Okay. Tak sempat nak monitor dia punya saham, tak sempat nak buat kajian dan sebagainya, tapi dia nak melabur saham, nak jadi sebagai shareholder. Okay. So profit mandate ni, anda sebagai investor adalah dia punya direct shareholder. Kita akan beli share tu untuk para klien kita, okay, investor kita. Dan let's say one day nak berhenti daripada subscribe di servis, kita boleh transfer direct all the shares, okay, daripada private mandate account ataupun private managed account ni kepada account CDS. Okay. So syarat dia kena ada account CDS lah, sama dengan Maybank ke, M Plus ke, apa ni, dengan Interpac ke, dengan Bank Islam ke, tak kisah. As long as ada account CDS, kita boleh transfer direct. Okay. So one of the thing yang kita dapat manfaat daripada private mandates ni lah, kita leverage, okay, kita leverage on our investment management teams. Okay. So sebagai investor, provide capital, okay, serahkan kepada portfolio managers. Okay. Portfolio managers ni dia ada team. Okay. Dalam team portfolio managers tu dia ada research analyst dia, okay, dia ada chief investment officer dia, okay, dia ada fund manager dia, dan juga dia ada dedicated team, okay, yang akan jaga kita investor punya account. Okay, so meaning account satu tu dia tak akan campur dengan orang lain. So let's say you are buka account dengan private mandate, okay, so you punya capital tu satu account, dan satu account tu akan beli direct ke Bursa Malaysia. Okay, dia tak akan beli macam unit trust ke dan sebagainya. Dia akan beli direct shares. Okay. So account satu you punya je. Kalau macam unit trust dia campur kan, dia akan combine semua apa capital daripada para pelabur dan baru dia beli. Kalau private mandate no, kita hanya beli whatever capital yang investor provide. So kita akan beli accordingly apa kepada saham-saham yang berpotensi sahaja. Okay. So bila nak beli, bila nak jual, counter apa nak beli, berapa nak beli, berapa lot, bila nak take profit, cut loss, bila sebagainya, itu semua kita serahkan kepada kepakaran portfolio managers untuk buat decision. So kita just apa untuk ambil untung, okay, dan juga kita boleh keep track kita punya performance. Kita akan bagi access very transparent. You boleh check berapa harga beli, berapa harga semasa, sama ada sekarang tengah profit ke loss ke. Kita memang bagi transparent, semua tu boleh nampak. Okay, investor boleh tengok sendiri. So kalau tak puas hati, boleh tanya kenapa macam ni, saham macam ni, kenapa beli dan sebagainya. Kalau tak suka, boleh boleh withdraw lah balik lah. Okay, alright. So if you guys have needs any further explanation, okay, regarding private mandates, nanti boleh PM saya. InsyaAllah saya boleh reply kepada soalan-soalan anda. Okay, I think that's all for today. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah di waktu yang sama dengan tajuk-tajuk yang berbeza. So, akhir kata, okay, siapa yang belum share, please klik button share untuk ilmu yang percuma ni. Okay, itu pengeras dia. Klik button share, klik button share. Okay, thank you so much. Dan yang sama, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.